PBB gesa gencatan senjata, akses bantuan tanpa sekatan di Gaza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Berita Tengah Hari. Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menerima resolusi gencatan senjata segera selain bantuan kemanusiaan serta perkhidmatan penting sampai ke Semenanjung Gaza tanpa sebarang sekatan. Pengundian semasa sidang khas tergempar ke-10 itu menyaksikan resolusi yang ditaja Jordan diluluskan oleh Perhimpunan Agung dengan 120 undi menyokong, 14 menentang dan 45 tidak mengundi. Sokongan awal resolusi turut diberikan dari lebih 40 negara ahli termasuk Mesir, Oman dan Emirat Arab Bersatu. Sidang tergempar itu diadakan sejurus selepas kata sepakat gagal dicapai di Majlis Keselamatan dan Keadaan yang semakin teruk di dalam Gaza yang terkepung. Kanada sebelum itu mencadangkan pindaan kepada resolusi tersebut untuk mengecam tindakan pejuang Hamas namun gagal mendapat sokongan diperlukan. Sementara itu, Presiden Palestin menyambut baik keputusan Perkhidmatan Agung PBB yang menggesa gencatan senjata segera dan akses bantuan tanpa sekatan ke Semenanjung Gaza. Jurucakap Presiden Nabil Abu Rudainih menyampaikan penghargaan kepada negara-negara yang menyokong resolusi yang ditaja Jordan itu. Beliau berkata perkembangan itu mengesahkan sokongan majoriti dunia terhadap rakyat Palestin dan isu Palestin masih mendapat perhatian. Dengan menerima 120 undi menyokong resolusi itu menunjukkan dunia menolak pencerobohan terhadap wilayah Palestin dan pemindahan paksa dari tanah air mereka. Beliau berkata dunia mesti melaksanakan resolusi itu dengan serius dan ia hanya boleh dicapai melalui pendamaian selaras resolusi PBB, Undang-Undang Antarabangsa dan berdasarkan penyelesaian dua negara. Israel terus mengganas tanpa mempedulikan kecaman antarabangsa. Tentera udara dan darat rejim Zionis meningkatkan operasi membunuh penduduk Palestin. Sejak beberapa jam lalu, Gaza terus dibedil menerusi serangan besar-besaran rejim dengan tumpuan memusnahkan prasarana awam, kononnya dikatakan pusat operasi pejuang Hamas. Letupan bom berterusan dapat dilihat menerangi langit di Gaza dengan bahagian utara turut dibedil dengan tembakan artileri. Firma telekomunikasi tempatan dan bulan sabit merah mendedahkan perkhidmatan internet dan telefon juga terputus di wilayah Palestin. Gaza juga dihimpit dengan sekatan penuh bekalan air bersih, makanan dan bahan api oleh Israel. Serangan rejim apartheid itu disifatkan yang paling teruk sejak perang tercetus 7 Oktober lalu. Sementara itu, White House telah menerima laporan tindakan Israel memperluaskan operasi daratnya di Gaza. Namun seperti biasa, mereka lebih seronok berdiam diri dan enggan mengulas kekejaman sekutunya itu. Lima institusi keuangan sedia memberikan dana pembiayaan bernilai 2.67 bilion ringgit bagi memperkasa dan mengukuhkan industri halal tempatan bermula awal Januari tahun hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan ia juga sebagai pemangkin untuk sektor berkenaan berkembang ke peringkat pasaran global. Institusi terlibat merupakan SME Bank, Hong Leong Islamic Bank, Standard Chartered Bank, Alliance Bank dan Bank Islam Malaysia. Soal bagaimana pasaran yang diterobos itu dapat menjalin Memorandum of Agreement dengan pengedar di peringkat antarabangsa dan itu harus dijadikan sebagai satu sandaran untuk memperolehi pembiayaan, ya, bukan hanya fixed deposit ataupun landed properties untuk dijadikan cagaran, tetapi kita mesti punya pendekatan Nasdaq dalam perkara ini, iaitu potensi pasaran bagi tahun kewangan lazimnya 3 tahun mendatang bagi menentukan keboleh pembiayaan daripada institusi kewangan itu. Ya.
Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama dan menyempurnakan Majlis Perasmian Persidangan Perniagaan Halal Dunia WHBC 2023 di London, United Kingdom. Persidangan 2 hari itu dihadiri pemain industri halal tempatan dan dari luar negara. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut mengumumkan kerjasama baharu antara Halal Development Corporation Berhad, HDC dan Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia MPOCC bertujuan mewujudkan ekosistem halal yang lebih mampan. Oleh demikian, kita harus lebih proaktif di dalam mewujudkan produk-produk akhir, the end product yang akan pergi terus kepada pengguna, the consumers. Dan dalam hal ini saya fikir bukan hanya soal Malaysian Palm Oil Certification Council, tetapi juga MPOB dan lain-lain agensi, terutamanya agensi pemasaran yang harus kita explore bersama. FGV umpamanya kita tahu telah disimbahkan dengan imej yang sangat negatif satu ketika, tetapi saya yakin dengan pengurusan baru Felda dan juga pengurusinya baru serta pengurusi FGB, saya yakin HDC dan Majlis Halal Malaysia akan dapat menjalin kerjasama yang erat bagi explore new market. Baik saudara, ketika ini berlangsung program pemantauan sawit MSPO Pekebun Kecil di daerah Tatau, Bintulu, Sarawak. Ia dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Perinciannya langsung bersama Sazwani Samsu di sana. Ya, sebentar tadi Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof hadir ke program pemantapan MSPO bagi pekebun kecil di daerah Tatau ini. Dan beliau yang juga merangkap Menteri Perladangan dan Komoditi turut merasmikan pusat timbang KPSM di daerah Tatau ini juga. Dan untuk makluman, program anjuran Lembaga Sawit Malaysia MPOB ini bertujuan bagi memupuk amalan pertanian penanaman sawit yang selaras dengan MSPO bagi memastikan alam sekitar terjamin sekaligus bagi mengembangkan lagi industri sawit di Sarawak khususnya. Dan menyentuh mengenai Koperasi Penanaman Sawit Mampan KPSM, Datuk Seri Fadilah menerusi ucapan memaklumkan kami setakat 30 September 2023 sejumlah 69 KPSM ditubuhkan di seluruh Malaysia dan daripada jumlah itu 18 adalah berada di Sarawak ini dengan jumlah keahlian 3,955 di mana jumlah ini menurut Datuk Seri Fadilah agak sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pekebun kecil di Sarawak ini iaitu lebih 46,000. Justru beliau dalam majlis tadi turut mengalu-alukan, menggalakkan para pekebun kecil khususnya di daerah Bintulu ini untuk sama-sama berdaftar di bawah KPSM selain memudahkan proses permohonan sijil MSPO juga bagi memudahkan penyaluran bantuan yang diperuntukkan oleh kerajaan kepada pekebun kecil. Baik saudara, hari ini turut hadir dianggarkan 300 hingga 400 pekebun kecil dan pengusaha ladang seluruh daerah Tatau. Selain Datuk Seri turut menyampaikan sebanyak 10 buah sijil sebagai simbolik mewakili 114 para petani yang menerima sijil MSPO di daerah ini. Dan sebelum berangkat ke lokasi seterusnya, Datuk Seri turut meluangkan masa beramah mesra bersama pekebun di sini. Dan saya kira demikian perkembangan langsung dari daerah Tatau ini sempena program pemantapan MSPO dan juga perasmian pusat timbang KPSM dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Demikian perkembangan dari Keling dan juga Kumang di sini. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Sazwani. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak mencatatkan penurunan kepada 203 orang setakat 12 tengah hari berbanding 263 orang pagi tadi. Kesemua mereka ditempatkan di 3 PPS di daerah iaitu Hilir Perak dan Kerian.
Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 139 penduduk terjejas berlindung di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak, manakala 23 lagi di PPS Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan. Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak di Kerian menempatkan 41 penduduk terjejas, sementara 60 lagi berlindung di PPS Sekolah Kebangsaan Kerunai di Hulu Perak. Met Malaysia pula meramalkan ribut petir berlaku petang ini di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung dan Hilir Perak. Hujan lebat ramal berlaku di Bagan Datuk Perak Tengah, Kuala Kangsar, Kinta, Batang Padang dan Mualim. Pembinaan Plaza Tol di Jalan Menaiki Genting Highlands menerusi gotong jaya bukan berada di bawah bidang kuasa Kementerian Kerja Raya KKR dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Pembinaan tol berkenaan seperti yang tular baru-baru ini berlaku di Jalan Persendirian dan tidak mempunyai kaitan dengan Lebuh Raya Bertol Kuala Lumpur Karak KL Karak. LLM dalam kenyataan memaklumkan projek pembinaan ini bukan di bawah bidang kuasa KKR LLM kerana ia bukan jalan yang diwartakan sebagai jalan persekutuan. Sebelum ini, Ahli Parlimen Bentong Yang Syafura Uthman memaklumkan bahawa sebarang usaha projek pembangunan atau kemajuan di tanah persendirian harus mendapat kebenaran merancang daripada pihak berkuasa tempatan. Dalam kenyataan pada 21 Oktober, beliau menyatakan Majlis Perbandaran Bentong dan Kerajaan Negeri Pahang masih tidak menerima apa-apa permohonan berkenaan pembinaan Plaza Tol itu dan arahan henti kerja telah dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran Bentong. Seorang lelaki warga asing yang berada di bawah pengaruh dadah cedera selepas kereta dipandunya melanggar pintu pagar Istana Besar Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Raup Selamat memaklumkan ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin. Beliau berkata suspek gagal mengawal kenderaannya ketika melalui selekoh sebelum terbabas ke laluan bertentangan. Kereta suspek turut melanggar 2 buah kereta lain. Bagaimanapun, 2 penumpang lain dalam kenderaan berkenaan tidak mengalami cedera. Kes disiasat mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pelaksanaan jualan rahmah oleh KPDN Perlis memberi manfaat kepada lebih 140,000 rakyat negeri itu. Inisiatif itu menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan asas pada harga lebih murah dan berpatutan. Menurut pengarah KPDN Negeri Noraza Jaafar, nilai jualan keseluruhan yang direkodkan sehingga kini adalah 2.406 juta ringgit. Ia melibatkan 130 program jualan di dalam premis perniagaan, dewan dan secara bergerak di semua 15 kawasan Dewan Undangan Negeri seluruh Perlis. Program jualan rahmah bergerak menerusi pendekatan kedai cari rakyat. Mendapat tumpuan berikutan, diadakan berhampiran penempatan penduduk. KPDN Perlis sentiasa komited menambah baik inisiatif program jualan rahmah sebagai usaha memastikan manfaatnya terus dinikmati golongan sasar. Di Sabah sedang berlangsung program Kita Madani di peringkat negeri yang berlangsung di Kampung Kobuni, Inanam. Untuk perinciannya kita langsung bersama Abdul Kahar Omar alias Ako di lokasi. Terima kasih Zahira, dan semasa satu yang kami bawakan dari negeri Timur Bayu bertempat di Dewan Pisum Puruan, Kampung Kobuni, Inanam, Kota Kinabalu ini adalah program Kita Madani. Program Kita Madani, anjuran Jabatan Penerangan Negeri Sabah, Japin Sabah ini bertujuan untuk terus mendekati masyarakat ataupun komuniti, dan program ini dianjurkan bersama dengan kementerian di bawah Kementerian Komunikasi dan juga Digital Negara. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kita bersama dengan pengarah Japin Sabah, Puan Janisa Muhammad Nur. Jadi Puan berhubung dengan program Kita Madani di Inanam untuk tengah hari ini.
program Kita Madani yang kita laksanakan di Kampung Kobuni Inanam di sebenarnya telah bermula sejak semalam, ya, 27 hari bulan sehingga ke hari ini 28 hari bulan, dengan pelbagai pengisian yang mana kita bawa untuk menyantuni masyarakat selain daripada perkhidmatan di bawah agensi-agensi jabatan atau agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Juga kita bawa bersama perkhidmatan daripada agensi-agensi kerajaan yang lain berdasarkan kepada kehendak ataupun keperluan penduduk-penduduk di Kampung Kobuni itu sendiri. Jadi Puan, jika ia berdasarkan kepada kehendak penduduk Kampung Kobuni di Inanam ini, antara lain apakah kehendak-kehendak yang komuniti inginkan itu, Puan? Di antara perkhidmatan daripada agensi luar yang kita bawa bersama di Kampung Kobuni pada hari ini, sepanjang hari ini mula dari 8 pagi tadi sehingga petang nanti, ada kaunter daripada Jabatan Pendaftaran Negara yang akan memberi penjelasan, penerangan khususnya berkenaan dengan proses-proses daftar lewat kelahiran, yang mana itu antara beberapa masalah yang dihadapi di komuniti ini. Dan kita juga membawa Suruhanjaya Pilihan Raya, ya, SPR, dan pihak KWSP, yang mana di sini ada ramai pengusaha-pengusaha industri kecil dan sederhana yang berhasrat untuk mencarum atas diri dan juga mungkin pekerja mereka, ya. So kita ada KWSP bersama-sama kita, dan peluang ini juga kita ambil untuk membawa bersama perkhidmatan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, ya, saringan kesihatan, selain daripada AADK dan juga daripada telco-telco lain yang membawa pelbagai inisiatif ataupun pakej untuk ditawarkan kepada komuniti. Itu dia Puan Janisa Muhammad Nur, Pengarah Jabatan Negeri Sabah, yang telah memberincikan berhubung dengan program Kita Madani di Dewan PIS Sumpuruan Kampung Kobuni Inanam Kota Kinabalu ini. Itu yang sempat kami bawakan berita terkini berhubung dengan program Kita Madani. Kembali bersama dengan Zahira di Semasa 1. Silakan. Baik, terima kasih Abdul Kahar. Pahang sekali lagi melancarkan tabung Pahang for Palestine dengan sumbangan awal RM100,000 disalur kerajaan negeri. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata, tabung dibuka kepada agensi kerajaan, badan bukan kerajaan dan seluruh rakyat negeri itu. RM700,000 yang dikutip melalui tabung sama sebelum ini digunakan untuk baik pulih bangunan yang musnah akibat serangan rejim Zionis. Saya teringat beberapa orang kanak-kanak Pahang daripada dulu lagi tidak pernah jemu, tidak pernah penat untuk membantu Palestin. Dulu kita bagi RM700,000. Hari ini kita nak lancar lagi tabung untuk Palestin. Kerajaan negeri Pahang akan memberi kepada tabung Palestin sebanyak RM100,000, tuan-tuan dan puan. Pastinya Beliau berkata demikian semasa berucap di Himpunan Pahang for Palestine di Kuantan yang dihadiri lebih 6,000 orang. Tambahnya hasil kutipan akan dipastikan sampai kepada penduduk Palestin untuk pelbagai kegunaan. Dalam pada itu, beliau turut membangkitkan kegagalan PBB dalam memainkan peranan untuk hentikan serangan rejim Israel di Gaza. Kita minta dunia bangkit supaya pertumbuhan bangsa-bangsa satu ini dikaji semula peranan mereka, kerana sehingga hari ini mereka gagal menjalankan tugas untuk membantu Palestin. Kerajaan akan melaksanakan program Pratahfiz Kemas dengan peruntukan RM20 juta dengan sasaran untuk melahirkan 100,000 hufaz syirik menjelang 2020. Industri keuangan Islam terus berkembang dan diiktiraf sebagai salah satu pasaran keuangan Islam terkemuka di peringkat global. Menurut Timbalan Gubernur Bank Negara Adnan Zailani Muhammad Zahid, Malaysia berpotensi besar sebagai pintu masuk antarabangsa untuk keuangan Islam. With a focus on Islamic finance innovation supported by a comprehensive ecosystem and diverse financial market players, Malaysia offers a strong proposition for global stakeholders to pilot
and scale new Islamic finance solutions using our marketplace as a testbed. A more progressive and industry-driven approach under the steer of the MIFC Leadership Council is envisioned to enable the industry to better capture global prospects in tandem with the expanding halal economy and rising demand for sustainable investments. Beliau berkata demikian pada persidangan penyelidikan tindakan antarabangsa dan keuangan Islam di Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur. 17 daripada 24 projek sakit di bawah pemantauan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT berjaya dipulihkan. Menterinya Ngah Koming berkata usaha dipertingkat bagi memastikan tiada lagi projek yang terbengkalai dilapor. Setiap minggu ada mesyuarat. Setakat Ogos tahun ini, KPKT berjaya menyelamatkan 256 projek bernilai 23.37 bilion ringgit. Seramai 28,863 orang pembeli telah berjaya kita selamatkan. Selain itu, katanya sebanyak 9,500 unit rumah mampu milik dijangka siap di bawah program Perumahan Satu Malaysia Prima tahun ini. Tambahnya, KPKT akan turut bekerjasama dengan Reda bagi usaha penganjuran bersama MAPEX 2024 untuk melonjakkan lagi sektor hartanah negara. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Expo Perumahan Hartanah Malaysia MAPEX 2023 pada Jumaat. Sukan, kita mulakan dengan perkembangan Piala Hoki Sultan Johor 2023. Misi skuad remaja kebangsaan memburu kemenangan pertama musnah selepas tewas kepada New Zealand 2-3 pada aksi pembuka tirai di Stadium Hoki Taman Daya malam tadi. New Zealand bermula garang dengan jaringan awal menerusi pukulan sudut penalti disempurnakan Aldred Luke pada minit ke-6 suku pertama perlawanan. Tidak menunggu lama, skuad Young Tigers melancarkan serangan dan berjaya menyamakan kedudukan dengan pukulan penalti stroke oleh ketua pasukan Muhammad Faris Harizan seminit kemudian. Bagaimanapun, skuad Black Sticks meranapkan semangat tuan rumah apabila menggandakan jaringan hasil pukulan sudut penalti Crossley Scott pada minit ke-15. Bersambung suku kedua, skuad kendalian Muhammad Amin Rahim dilihat kembali mengasak New Zealand yang disudahi gol menerusi pukulan sudut penalti Muhammad Faris pada minit ke-24. Enggan mengalah, skuad kendalian Fort Aaron meraih jaringan ketiga pada suku ketiga menerusi gol padang Hickson James pada minit ke-38. Keputusan kekal 2-3 sehingga tiupan whistle penamat. Terdahulu, perlawanan petang semalam menyaksikan juara bertahan India diikat Pakistan 3-3 manakala Australia menewaskan Great Britain 3-0. Sementara itu, Ketua Jurulatih Malaysia Muhammad Amin Rahim berkata pasukan negara akan menilai prestasi perlawanan tersebut bagi mempersiapkan diri untuk menentang India dan Pakistan. And of course, hari ini kalau tengok, bukan saya nak salahkan kita punya injektor. I think always saya beritahu Pentagonal start berinjektor. Kalau injektor push right spot, stop bola bagus. Dan hari ini 2-3 bola berinjektor a bit slow and off the direction. Esok, Malaysia akan menentang India dalam aksi kedua Piala 8.35 malam, manakala Jerman dijadualkan bertemu Afrika Selatan dan Pakistan bertemu New Zealand. Saingan Liga Super 2023, jaringan dua pemain import oleh Marcus McCauley dan Fadi Awad cukup membuatkan PDRM FC menggenggam 3 mata penuh selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 2-0 pada aksi di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam tadi. Pada aksi tersebut, skuad warga kota yang menguasai babak pertama melaungkan amaran awal dengan beberapa percubaan terutama daripada Cheche Kipre dan Paulo Josue. Namun keputusan kekal 0-0 sehingga separuh masa pertama. Sebaik babak kedua bersambung, hasil serangan balas PDRM FC berjaya menggegar jaring KL City pada minit ke-60 menerusi Marcus McCauley. Gol tersebut ternyata memberi semangat buat pasukan PDRM apabila sekali mencipta
gol menerusi pemain tengah dari Jordan, Fadi Awad pada minit ke-75. Tamat perlawanan PDRM FC 2, KL City FC 0. Keputusan itu menyaksikan PDRM kekal di tangga ke-8 Liga dengan 31 mata dan KL City FC di kedudukan ke-7 dengan kelebihan perbezaan jaringan. Namun tampanan yang keduanya menuju Sementara itu, pengendali PDRM Datuk Yunus Alif berkata, pertukaran corak permainan di separuh masa kedua ternyata berhasil dan berjaya diterjemahkan para pemainnya untuk memperoleh jaringan. Dan di separuh masa kedua, kita arahkan pemain-pemain supaya banyakkan ofensif. Sebab di separuh masa pertama kita banyak berlega di kawasan kita, bermain slow football. No. We have to go forward. We have to gain ground. So apa yang mereka terjemahkan dalam padang, mereka lakukan. Kepada Kipre. Manakala jurulatih KL City Nenad Basina sedikit kecewa dengan ketumpulan barisan serangannya yang gagal memanfaatkan peluang di depan gawang gol lawan. Antara daripada Kipre, Paulo Josue. But somehow we were not sharp enough to finish this one, to tap the ball inside the net, and that's why we paid the price second half. And football is like that. The ball is around. Sometimes happen, Sometimes you score in the goals from a very simple actually chance. Even you don't create. We created tonight. Pencapaian kontingen para negara di Tamasya Sukan Para Asia 2022 pastinya menjadi kebanggaan buat negara apabila melepasi sasaran 35 pingat. Ketua kontingen negara KM Rajendran berpuas hati dan yakin atlet para negara mampu merangkul beberapa lagi pingat sebelum majlis penutup berlangsung hari ini. Beliau juga berbangga dengan prestasi yang ditonjolkan 54 atlet muka baharu yang dilihat berjaya memberikan saingan hebat pada edisi keempat ini. Malah mengakui banyak perkara yang perlu dilakukan bagi menambah baik potensi kontingen para negara meraih kejayaan pada edisi akan datang. Baik saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.